A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita membuka majlis kita pada malam ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan juga inayah penjagaan daripada Allah taala, kita sama-sama dapat berkumpul di teratak kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan keberadaan kita dan juga kehadiran kita pada majlis yang kita adakan malam ini, insyaAllah sama-sama kita mendapat rahmat dan juga maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaAllah malam ni kita sambunglah, kita sambung bacaan buku yang kita baca sebelum pada ni. Ni jadi malam yang pertama lah, selepas pada kita lama berhenti. Jadi untuk malam ni nya, kita sambung pada muka surat 34 muka surat 34, tajuk yang kelima, iaitu tajuk adab dan etika pendamping Al-Quran. Adab dan etika pendamping Al-Quran. Kata dalam bahasa Arabnya dia bunyi lain sikit. Bahasa Arabnya dia bunyi adab fi adab hamilil Quran. Adab hamil Al-Quran, iaitu adab orang yang berdamping dengan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran. Dia ada adab. Dulu sebelum pada ni kita tengok, kita baca dalam buku ni juga berkenaan dengan adab orang yang mengajar Al-Quran. Jadi malam ni kita sambung lagi dengan tajuk kita yang kelima, iaitu adab orang yang belajar. Adab orang yang mendamping ataupun orang yang belajar Al-Quran. Jadi orang yang baca Quran, orang yang belajar Al-Quran ni, tak kira lah sama ada kita belajar start daripada awal Iqra' ke, secara kaedah Baghdadi ke, mana-manalah. Lepas tu ada orang yang kena dah huruf, boleh baca dah Quran. Ada orang tu ngakuk lagi, ada orang tu sebelum pada ngakuk lagi pun ada. Jadi kesemuanya ada etika ataupun adab. Adab yang kita kena jagalah. Kita sebagai penuntut ilmu ataupun orang yang menuntut ilmu Al-Quran ini, sangat banyak adab-adab dia. Supaya apa dia? Supaya ilmu Al-Quran, ilmu Al-Quran itu lekat. Hak kita belajar sikit sebanyak tu dia boleh lekat. Lekat lama. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kata-kata hikmah dia kata ilmu tu bukan apa yang dihafaz, tetapi ilmu itu ialah sebanyak mana yang boleh memberi manfaat pada kita. Ilmu, kalau kita nak suka dia,
ikut pada banyak mana yang kita hafal, banyak lah. Banyak yang boleh kita hafal ilmu ni. Tapi adakah ianya memberi manfaat pada kita semua apa yang kita hafal? Tidak semesti. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dibagi perumpamaan, kata-kata hikmah dia, ilmu itu bukan sebanyak mana yang kita hafal, tetapi ilmu itu ialah sebanyak mana ianya memberi manfaat pada kita. Itulah dinamakan sebagai ilmu. Ilmu yang manfaat, ilmu yang boleh memberi manfaat pada kita. Baik. Kita baca dalam buku ni, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, oleh kerana buku yang kita baca ni tajuk dia At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, iaitu adab-adab berdamping dengan Al-Quran, dan pengarang dia ialah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kita baca kata-kata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, yang bermaksud beberapa isu tentang adab pendamping Al-Quran sudah diterangkan sebelum ini. Banyak. Jadi sebelum pada ni Imam Nawawi dia bagi dah beberapa adab, beberapa etika yang perlu ada kepada orang yang belajar Al-Quran. Ada dah banyak dah yang kita baca sebelum ni lah. Kalau kita rasa nak tengok, maknanya kita boleh tengok semula di belakang tu. Boleh tengok semula. Banyak tu dia bagi bahagian tu. Akhlak Sapa 21. Adab-adab kita. Antaranya. Baik, antaranya dia kata, antaranya ia adalah orang yang mahu berdamping dengan Al-Quran perlu berada dalam keadaan yang sempurna dan akhlak yang mulia. Antara banyak-banyak ada adab pendamping Al-Quran, Imam Nawawi dia nak sebut satu, iaitu orang yang belajar Al-Quran ini perlu berada dalam keadaan yang sempurna dan akhlak yang baik. Jadi erti kata dia, orang yang belajar Al-Quran mesti terhasil daripada apa yang dia belajar tu boleh jelmakan akhlak yang baik. Orang yang belajar Quran dia beza dengan orang yang lain. Orang yang mendalami ilmu Al-Quran dia bezalah. Beza dengan orang yang mendalami ilmu lain. Al-Quran ini bukan, kita kata bukan buku, bukan buku cerita, bukan buku mana-mana lah, tak boleh nak sama tak. Sebab Al-Quran ini sebagai mukjizat, kalam Allah, kalamullah, kata-kata Allah yang diturun ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, dan membacanya adalah ibadah. Itu Quran. Jadi Quran ni yang pertama sekali kita ambil ialah dia bukan kalam ataupun kata-kata yang direka. Bukan yang direka oleh Nabi sendiri, bukan yang direka oleh para alim ulama, bukan yang direka oleh pakar-pakar syair-syair, ahli-ahli syair semua. Kalau Arab dulu memang dia soho dengan pakar-pakar dalam syair. Soho. Sampai sekarang ni dia memang soho. Arab ni dia nak reka syair dia tu, dia duduk tepi patah, dia duduk atas bukit, dia duduk sambil-sambil dia tengok kambing, sambil-sambil tengok unta duduk tengah padang tu, dia boleh syair. Dia boleh buat keluarkan bahasa yang sangat indah. Sebab tu kalau kita tengok buku-buku lama, alim-alim ulama, Imam Syafi'i ke, Imam Nawawi ke, mana-mana imam dalam mazhab tu, dia keluar satu syair. Dia buat satu syair, dalam syair itulah adanya hukum,
adanya bermacam-macam, ada kaedah. Dalam kitab-kitab lama, kalau kita tengok kitab-kitab lama, hak kita terima sekarang ni, kitab tu banyak. Contohnya dalam kitab fiqh. Kitab fiqh sekarang ni, kalau kita cari tengok dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi tu banyak, berjilid-jilid. Sebab apa dia jadi gitu? Sebab dia hurai, kita panggil syair yang asal. Kita kan nak sebut syair tu, dia hurai matan dia. Dia matan tu pun syair lah. Jadi Imam Asy-Syafi'i dia buat satu matan. Satu matan, satu kita kata kata-kata yang padat, ringkas tetapi padat. Mari anak-anak murid dia hura. Contohnya anak murid dia tu, dia cenderung ke arah bahasa. Jadi dia hura kata-kata Imam Syafi'i tadi, dia lebih kepada bahasa. Mari pula anak murid kepada pakar bahasa tadi, dia kata tak boleh jadi ni, kalau bahasa saja orang tak faham. Dia hura pula dalam ilmu hukum. Dia ikut ilmu hukum. Dia mahir pakar dalam bahagian hukum, dia hura ikut hukum. Jadi hasil daripada satu baris syair tadi, matan tadi, dia boleh buat keluar beberapa ratus hukum. Sebab tu dia jadi panjang. Kita tengok sekarang ni kitab fiqh banyak. Dalam mazhab Hambali tu, antara kitab yang panjang Al-Mughni. Pengarang dia Ibnu Qudamah. Dia hampir sama level ilmu dia dengan Imam Nawawi. Dari segi ilmu dia ada. Dia sama banyak, lebih kurang. Dalam mazhab Hambali, kitab Mughni sebagai rujukan. Dalam mazhab Syafi'i kita, kitab Al-Majmu' sebagai rujukan. Dan banyak lagi lah kitab lain. Ini sebagai contoh. Jadi, orang alim ni, itu tugas dia. Tugas dia. Macam Quran kita sendiri lah. Quran kita. Dah Quran banyak mana Quran? Tebal ni. Quran ni. Ni pun tebal dah ni. Sebab ada dah tepi-tepi ni. Quran je tebal ni. Tapi, kalau kita tengok kitab tafsir. Tafsir banyak mana tafsir? Banyak. Kadang-kadang tafsir salah satunya, tafsir yang huraiannya hebat. Antaranya tafsir, kita panggil tafsir Al-Qurtubi. Nama kitab dia Al-Jami' li Ahkamil Quran. Contoh saya nak bagi terdekatnya, dekat Rusila kita dia guna kitab tu. Mana tu jadi dia tengok buku tu. Banyak rujukan dia tengok situ. Sebab Al-Imam Al-Qurtubi ni, dia tafsir Al-Quran mengikut hukum. Jadi dia tafsir Quran, hebat dia tafsir Quran, dia buat keluar hukum-hukum daripada ayat-ayat Quran tadi. Kitab ni dia tengok cenderung ulama' tu dia lebih pada apa? Ada ulama' tu dia lebih kepada bahasa Arab. Dia tafsir Al-Quran ikut kepada bahasa. Contohnya Az-Zamakhsyari. Tafsir Az-Zamakhsyari yang karangan dia Al-Imam Az-Zamakhsyari. Dia Az-Zamakhsyari ni seorang yang kita kata dia berfahaman Syiah ke Mu'tazilah. Saya Mu'tazilah rasanya. Tetapi dia memang orang di antara orang kata pakar data dunia ni, pakar bahasa dia lah, Az-Zamakhsyari. Dia tafsir Quran, dia lebih cenderung kepada huraian tentang bahasa. Ya huraian bahasa gini. Tapi dalam bab hukum, bab baik kait dengan fiqh, dia dok huraian mana? Tapi Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran ni, dia huraian tentang hukum. Sebab tu mari ulama-ulama yang mutaakhir, ulama-ulama terkini, dia buat senara tafsir yang menafsir Al-Quran ikut pada hukum fiqh, kitab apa? Ini kitab dia. Tafsir Quran mengikut bahasa, kitab apa? Ini bahasa begini. Tafsir Quran ikut pada terjemahan harfun bi harfin, maknanya dia tak banyak. Dia huraian satu perkataan, dia huraian satu patah.
Satu perkataan dia hurah satu patah. Ini tafsir nama dia gini. Jadi banyak sekarang ni dah jadi luah. Tafsir Azhar Dr. Hamka. Dia tengok apa cenderung dia. Dr. Hamka ni dia cenderung ke arah apa? Jadi dia buat tafsir ikut pada cenderung dia. Tak tentang hukum gini tak. Tapi Dr. Hamka pun dia banyak ambil daripada kitab-kitab Arab jugalah. Cuma Dr. Hamka tu hebatlah. Tafsir Pimpinan Rahman. Maknanya ada level dia. Tak, tafsir Pimpinan Rahman hak Jakin keluar tu, walaupun tak panjang huraian dia. Dia tak panjang huraian dia. Dia tahu hari masalah-masalah hukum semua tu. Tapi mana kita baca tu faham. Tak, di mari ayat dia padat dan ringkas. Tak. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini tidak ada syak, adalah sebagai hidayah kepada orang takwa. Ya hurah apa maksud orang takwa. Quran ni apa dia? Tapi dia hanya hurah secara ringkas lah. Tak, contohnya satu baris ayat Al-Quran, huraian dia boleh mungkin dua baris. Jadi ringkas. Tapi tafsir Al-Qurtubi, sebaris ayat Quran tu dia boleh hurah bermuka-muka surat. Berpuluh-puluh muka surat. Diwari tentang hukum masalah, hukum fiqh ni lagu mana, hukum taharah ni lagu mana, hukum semayang, hukum solat ni lagu mana, dalam tafsir dia. Sebab tu dia antara tafsir yang hebat, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari. Ni kira kita kata pakar-pakar ni. Tak kira tok ngulu lah. Penghulu dalam kitab tafsir, inilah tafsir dia. Tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Az-Zuhaili, itu juga sebagai tafsir rujukan. Dia wari kita masalah-masalah fiqh semua tu. Banyaklah kalau kita nak cari tentang, nak cara pasal kitab ni banyak tak. Baik. Jadi dalam ni Imam Nawawi ni dia kata apa dia? Antaranya adalah orang yang berdamping dengan Al-Quran perlu berada dalam keadaan yang sempurna dan akhlak yang baik. Orang yang mendalami ilmu Al-Quran mesti dia berbeza daripada orang lain, kerana dia tu mengkaji ataupun membaca kalam Allah. Baca kalam Allah, dan kalam Allah itu adalah wahyu. Setiap huruf yang kita baca, Allah Ta'ala bagi 10 ganjaran. Setiap huruf. Tak kira lah. Kita ajar, kita mari belajar Iqra. Kita belajar Iqra. Niat kita daripada rumah. Bukan niat malam ni. Kita niat lama dah. Sebelum Ustaz Aziz masuk dalam WhatsApp tu, niat dah aku minggu depan ke mana-mana pun aku nak pergi. Allah. Niat tu dapat pahala dah. Tiba-tiba mari malam ni siapa dekat tu hujan lebat, bom. Main dengan motor budak, basah jeruk, balik semula. Niat tadi Tuhan dah apa? Niat hak kita niat minggu lepas tu boleh pahala dah. Kalau orang siapa tu maknanya 2 kali pahala. Banyaknya kita hadir majlis ilmu ni. Allah Subhanahu Wa Taala Nabi sebut dalam hadis, Allah Taala sebut dalam Quran, sangat banyak fadilat dia. Beza di antara orang yang hadir dalam majlis ilmu dengan orang hadir majlis lain-lain, jauh beza dia. InsyaAllah maknanya kita ni dalam majlis ilmu, walaupun kita nampak tak nampak, tapi kat mana-mana pun setiap majlis ilmu tu malaikat akan turun. Malaikat akan turun, dan malaikat tu akan turunkan sayap-sayapnya. Sebab apa? Ridhan li talibil ilmi, sebagai redha, memberi penghormatan, memberi kemuliaan kepada orang yang belajar ilmu. Kita tak nampak. Tapi itulah kelebihan yang Nabi sebut. Dan Allah Ta'ala kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala menaikkan darjat, mengangkat darjat kepada 2 golongan. Apa dia? Orang yang beriman dan juga orang yang berilmu.
Nah, orang yang cari ilmu, Allah Ta'ala angkat darjat dia. Jadi orang yang belajar ilmu Al-Quran mesti berakhlak. Nah, mesti berakhlak. Nabi sendiri pun diutus untuk membentuk akhlak. Nah, untuk membentuk akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk menunjukkan akhlak yang baik. Nah, lagu mana orang Quraisy dulu? Nah, orang Quraisy dulu terpengaruh dengan Islam, dengan dakwah yang Nabi bawa. Pada peringkat awal, Nabi tak ceramah peringkat awal. Nak ceramah kerana Nabi, dakwah Nabi, mula-mula Nabi dakwah lagu mana? Asir. Apa maksud sir? Sembunyi. Nabi pergi bisik pada orang tu. Nabi jumpa orang ni, Nabi bisik pada orang ni. Mula-mula sekali Nabi dakwah pada Khadijah. Lepas tu pula dakwah pada Abu Bakar, dakwah kepada Ali bin Abi Talib. Tapi taklah ceramah kata pakai speaker wah dah. Orang yang semakin ramai, semakin hari semakin ramai ikut ajaran dakwah Nabi, dakwah Islam ni. Sebab dengar Nabi ceramah ke? Tak. Mana ada Nabi nak ceramah awal-awal dulu. Nabi pergi Madinah baru Nabi boleh ceramah. Gini. Peringkat awal 3 tahun terawal, Nabi hanya berdakwah secara sir, sembunyi. Tapi sebab apa orang Quraisy, maknanya orang Arab di Mekah dulu, dia terpengaruh dengan dakwah Nabi? Apa dia? Akhlak. Dia tengok akhlak Nabi. Nabi ni soho ni. Walaupun dia tak panggil Nabi Muhammad, tapi dia panggil Muhammad bin Abdullah ni orang soho. Hak dari segi pangkat tu, memang Nabi keturunan yang baik. Keturunan yang baik gini, tapi hak yang dia terpengaruhnya apa dia? Nabi ni tak pernah bohong, tak rajin cakap nipu, tak tinggi suara, tak kata korang, jujur, amanah. Cakap pun Allah, tak rajin belik, orang kata. Hak tu yang dia terpengaruh awal dulu. Jadi dia terpengaruh dengan apa dia? Dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Lepas pada tu baru Nabi bagi lesen, dia bagi lesen gini-gini, barulah Nabi pun ceramah. Gini. Hak tu memang banyaklah orang terpengaruh. Tapi peringkat awal, orang Arab Quraisy, orang Arab ni dia terpengaruh sebab apa? Sebab dengan akhlak Nabi. Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat terpuji. Siapa sebut? Allah. Allah yang sebut. Bukan kata Abu Bakar, bukan kata Jibril alaihi salam, bukan kata Khadijah isteri Nabi. Kalau kata Khadijah kata Nabi ni bagus, betul dah, sebab dia tok bini dah, isteri. Takkanlah bini ni nak kata tok laki dia tok juh gini-gini. Tak. Allah, tok laki aku ni kedai kopi sokmo aku 2 baru balik. Jadi tapi yang sebut, yang iktiraf Nabi ni sebagai yang berakhlak adalah Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ini wahai Muhammad adalah orang yang mempunyai budi pekerti yang baik. Jadi hasil daripada akhlak yang baik Rasulullah itulah orang Arab ia terpengaruh dengan ajaran Nabi. Jadi kita orang yang belajar ilmu agama, orang yang belajar ilmu Al-Quran, mesti mesti kita menunjukkan akhlak yang baik. Kita kena tunjuk kepada orang akhlak yang baik. Kita contohnya jumpa dengan orang, kita salam, jumpa dengan orang, kita bagi salam, kita tegur, kita senyum. Tu akhlak-akhlak hak kita kena tunjuk. Orang lain mungkin dia tak tahu, senyum apa dia senyum. Kita tahu sebab apa kita senyum, sedekah.
beza dengan orang tak tahu. Nah, jadi ilmu ni segala-gala. Nah, apa-apa pun dia mesti daripada ilmu dulu. Kita nak buat amal ni pun kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, sesat. Nah, al-ilmu bila amalin. Ilmu tanpa amal ada. Nah, ada bahagian dia. Amal tanpa ilmu ada bahagian dia. Nah, jadi kita nak ilmu dengan amal ni kena selari. Amalan kita mesti berpandu kepada ilmu. Baik. Saya nak ambil satu kata-kata Imam Syafi'i juga. Tak? Sebab Imam Syafi'i ni kan mazhab kita, tak? Bukan kata imam lain tak ada, ada baka, tak? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dia cerdik. Tak? Dia cerdik dari segi mental, fizikal, mental dia sangat cerdik Imam Abu Hanifah. Dia bahas dengan maknanya orang Kristian ke orang Yahudi ke apa-apa ke, dia guna kepala je Imam Abu Hanifah. Sebab tu ada ulama kata kalau Imam Abu Hanifah ni pengikut-pengikut dia sebar mazhab dia seluruh dunia ni, mana tak ada mazhab lain. Tak. Pada dengan mazhab Abu Hanifah tu je. Sebab ilmu dia sangat cerdik. Dari segi mantik, nah, dia sangat hebat. Kata-kata dia pun banyak. Tapi saya ambil dalam mazhab Syafi'i kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia mengadu. Nah, mungkin di kalangan kita ni pernah dengar. Syakautu ila waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurun wal ilmu wa nurullahi la yahdi lil asi. Imam Syafi'i kata, suatu hari aku mengadu kepada imam aku, kepada tok guru aku yang bernama Waqi'. Apa dia ngadu apa? Tentang apa hafazan aku ni payah. Aku nak ngapa ni payah. Tak, nak ngapa ilmu ni payah. Sebelum pada ni aku ngapa mudah. Sekali baca ingat selalu. Tak, sekali baca ingat selalu. Tapi suatu hari tu payah. Jadi Waqi' ni, tok guru dia pun kata fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Waqi' ini, Imam Syafi'i kata, Waqi' ni tok guru aku ni bagi petunjuk, kalau gitu satu kunci supaya ilmu ni mudah kita ingat, apa dia? Tarkil ma'asi. Tinggal benda-benda maksiat. Jangan buat benda maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Dan dia bagi tahu pada aku, Imam Syafi'i kata, Waqi' tu, tok guru dia tu bagi tahu pada aku, ilmu ni adalah cahaya. Ilmu ni cahaya. Wa nurullah la yahdi lil asi. Dan cahaya Allah Ta'ala tidak akan duduk kepada orang yang buat maksiat. Jadi kunci kita nak dapat ilmu, nak suruh sabitnya ilmu kita, nak suruh lekatnya ilmu kita ialah apa? Tarkil ma'asi, iaitu kita kena jauh daripada benda-benda yang maksiat, benda-benda yang boleh melarakan kita. Kena jauh. Sebab itulah orang yang pendamping Al-Quran, dia kena beza daripada orang yang lain. Dari segi akhlak pun dia berbeza. Dari segi tingkah laku pun dia berbeza. Dari segi percakapan pun dia beza. Dari segi segala-gala. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang belajar Quran, dia tak sama dengan orang lain. Dia perlu menjauhkan diri daripada segala perkara yang ditegah oleh Al-Quran sebagai tanda pengagungan terhadap Al-Quran. Kena jauh. Kena jauh daripada perkara-perkara yang ditegah. Yang ditegah oleh Allah dan juga yang ditegah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.